Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ni we don't have class, but I'll give you a recording for protein. Okay, walaupun kita cuti tapi tetap kelas kena jalan juga. Okay, so proteins. Okay, so kita dah belajar molecules of life. We've learned about water, and then we learn about carbohydrate, and then semalam kita dah cerita sikit pasal lipid. Okay, and then the fourth components in molecules of life is protein. Okay, protein, most of you memang dah biasa dengar dah protein ni sebenarnya. Okay, protein ni penting. Why? Okay, so because Okay, so protein ni is very important. Biasanya kita cakap protein, you have to consume protein. Bagi banyak yang makan protein, lagi besar. So one of the function is for growth lah. Growth. Okay, dan another important function, dia sangatlah penting untuk penghasilan enzim. Protein dia boleh membentuk enzim. So bila dia membentuk enzim, enzim tu nanti boleh digunakan untuk pelbagai proses sama ada korang. Okay, korang nak pecahkan makanan, so you need a protein. Okay, kalau contoh awak ada starch. Okay, awak nak pecahkan dia kepada glukos. So kat sini you have to use enzyme. Okay, kita kena ada amylase. So amylase dalam mulut awak tu, ileo awak tu, okay, that one is enzyme. Enzyme tu dia berbuat daripada protein. Okay, and apa lagi? Apa lagi? Kita perlukan protein untuk hormon. Hormon. Okay, so hormon ada dua jenis. Satu hormon yang diperbuat daripada steroid, which is lipid yang semalam kita dah cerita tu. Okay, and then satu lagi ialah hormon yang diperbuat daripada protein. Okay, so ada dua jenis hormon lah. So contoh-contoh hormon yang diperbuat daripada protein macam insulin. Mungkin korang pernah dengar insulin. Okay. So protein sama juga, dia terbahagi kepada tiga, kecil, gabung dua dan besar. So yang kecil dia, kita panggil dia sebagai amino acid. Okay, amino acid. This is dia punya monomer tau. Kecil tu maksudnya monomer, dia single je. Single basic unit. Okay, kita ada 20 amino acid. We have 20 amino acid. Different types of amino acid. 20 amino acid. Okay, yang act as the monomer. Dia adalah sebagai monomer of protein. Okay, so kita ada 20 amino acid yang berbeza bentuknya. Sekejap saya cari gambar dia sekejap. Berbeza struktur dia, berbeza nama dia, berbeza bentuk dia, berbeza fungsi dia. Okay, so sekejap, sabar dulu. This one. Okay, so this is kita punya 20 amino acid. Sebab tu, nak blur lah pula. Sekejap. Try gambar yang lebih besar. Okay, so this one lebih jelas. Nampak tak? So this is kita punya 20 amino acid lah. Kita ada apa ni? Arginine, histidine, lysine, aspartic acid, apa lagi kita ada glycine, proline, tyrosine, tryptophan. So banyak, kita ada 20. Dan madam nak kena ingat kan semua benda ni? Tak payah. You don't have to remember the structure, you don't have to remember the name. Tak payah pun. So apa yang korang kena ingat ialah dia ada 20 jenis amino acid yang berbeza-beza. Satu. Dan yang kedua korang kena ingat ialah dia mempunyai basic structure yang sama. So kalau awak tengok kat sini, semua amino acid dia ada OH kat sini, O dan NH2 ni. Lepas tu barulah kat bawah tu yang berbeza. Tapi basic structure dia sama. Okay, so basic structure ni tu macam mana?
So kat sini lah yang kita nak lukis dia punya basic structure. Okay, so ni ambil pensel. Yang confident sangat ambil pen, nanti kan salah. Okay, so draw your basic structure of amino acid. So dia mesti kena ada central carbon. Okay, kita ada central carbon. And then each carbon memang akan ada 4 bonds kan. So kita buat 4 bonds. 1, 2, 3, 4. Like that. Okay, so bahagian one side, kiri ataupun kanan lah. One of the bond. Okay, salah satu bond tu, dia ada satu functional group yang kita panggil sebagai carboxyl group. Okay, so macam mana rupa carboxyl group? Dia adalah C double bond O OH. C double bond O OH. So saya ambil highlighter sikit, saya nak petakkan dia ni supaya kita boleh label. Okay, kita tulis sikit. Nama dia ialah carboxyl group. Okay, on the other bond, okay, satu lagi bond dia, biasanya kita buat setentang kiri dan kanan. Okay, so kita ada another functional group, okay, yang kita panggil sebagai amino group. So N, and then dia ada H dan H. Okay, so ambil highlighter lagi sekali, nampak ke warna hijau ni? Okay, ambil highlighter, petakkan dia cantik-cantik. Like that. Okay, so this is amino group. So kalau kita nak label dia punya carboxyl group dan juga amino group, mesti kena petakkan keseluruhan elemen tu lah. Okay, kena ada C, kena ada double bond O, OH, barulah dia jadi carboxyl group. Okay, and then lagi 2 bond yang tinggal tu. Okay, so one of the bond dia ada H, hydrogen. Okay, hydrogen atom. Tak ada apa-apa pun lah hydrogen atom yang biasa-biasa tu je lah. Okay, and then yang satu lagi ni adalah penentu segalanya, which is kita ada R group. Okay, R group. So R group ni, okay, R group ni, this is so R group ni ialah side chain. So this is our side chain. Side chain. So tadi kan saya cakap kan amino acid kita ada 20 amino acid semua sekali. Okay, so 20 amino acid tu semuanya mempunyai basic structure yang sama. Okay, so semuanya mempunyai basic structure yang sama. Yang berbezanya, okay, yang membezakan diorang ialah dia punya side chain. Okay, different side chain menghasilkan different amino acid. So kalau contoh macam kita ambil arginine dengan lysine, let's say. Kita tengok balik gambar tadi, arginine dengan lysine, let's say. So arginine. So this is arginine. Okay, this is arginine. So nampak tak? Kita ada, this is dia punya carboxyl group. COOH, carboxyl group. And then this is dia punya amino group. Okay. And then mana central carbon dia? Central carbon dia kat sini. Sekejap, tukar warna. Dia tak nak ni pula. Okay, so this is dia punya central carbon kat situ. Okay, and then yang ni yang bawah ni, ini adalah dia punya R lah. R, dia punya side chain. So berbeza dengan, let's say kita ambil glycine. Okay, glycine. So glycine ini dia punya, this is the carboxyl group. Okay, and then dia punya amino group. Okay, central carbon dia kat sini. And then dekat central carbon tu dia ada H lah. Cuma tak dilukis. Bawah dia pun side chain dia ialah
H. So H tak dilukis. So this is dia punya side chain. Ada juga amino acid yang ada macam bulat-bulat ni, ring. Contoh kita ambil tryptophan. Dia akan ada basic structure yang sama. It will have carboxyl group. Okay. And then we will have amino group over here. And then kita ada central carbon over here. Okay, and then bawah ni, this is dia punya side chain. So, nampak tak? Dia punya basic structure dia sama, tetapi side chain dia yang menentukan adakah dia tryptophan, alanine, valine, isoleucine. Tapi you don't have to remember pun. All you have to remember is dia punya basic structure and dia ada 20. Okay, they are classified into side chain ni. Okay, side chain ni dia berbeza kan? So kita classifykan dia berdasarkan 4 group. Okay, they are classified into 4 groups based on the properties of their side chain. Okay, based on the properties of their side chain. So, apa group dia? Okay, so kita ada 4 group kat bawah ni. Saya dah buat kotak bulat ni. Pink comel tu. Okay, so first we have non-polar. Okay, non-polar. Tulis je dulu. Non-polar. Yang kedua ialah polar. Saya nak cerita yang kedua dulu. Polar. Polar tu korang dah pernah dengar kan? Polar, water. Water kan polar molecule kan? Okay, so basically polar ni dia soluble in water. Soluble in water. So means that dia lebih larut dalam air. Kenapa? Sebab dia ada this one. Side chain dia tu ada hydrophilic side chain. Hydrophilic tu apa? Hydrophilic tu ialah this one lah. Soluble in water. Okay, so bila dia larut dalam air, so dia dikenali sebagai polar group. So apa kriteria yang nak cakap dia adalah polar? Kriterianya ialah dia punya, okay, bila kita lukis dia punya basic structure, so kita ada central carbon and then kita ada C double bond OH. So this is dia punya apa nama dia tu? Carboxyl group. The other side we have amino group. And then dekat atas kita ada H. Dekat bawah ni kan R dia kan. So R dia tu, so this is dia punya R, akan berakhir dengan OH. R dia akan berakhir dengan OH. Will always end with OH. OH tu apa? OH tu hydroxyl group. Kalau COOH itu adalah carboxyl group. Kalau OH sahaja ni, R ends with hydroxyl group. Okay, R ends with hydroxyl group. So bila dia ada apa nama? Hydroxyl group, so dia akan duduk bawah polar lah. Contoh saya ambil structure serine. Okay, let's say this one. Ini korang boleh lukis. Okay, so let's say saya ambil serine. This is serine. Sinilah, tak nak kacau. Sorry, excuse me. Okay, so awak nampak dia ada, okay, this is dia punya carboxyl group. Okay, this is dia punya carboxyl group. And then this is dia punya amino group. Okay, dan nampak dia punya side chain ni. So this is dia punya side chain. Alamak, dah nak tukar warna lah pula. Okay, ni side chain dia. Dan dekat hujung side chain tu dia ada OH. So sama lah ni. Okay, so contoh saya bagi ialah serine. Ni serine, this is serine. Nama amino acid tu serine. Ataupun short form dia ser. Okay, so serine dia adalah polar. Kenapa? Sebab dekat side chain dia ada OH. Itu sahaja yang membezakan. Okay, and then next one, kita ada acidic. Okay, group dia group acidic. Alahai. Memanglah dia tak nak tukar warna.
Okay, so kita ada acidic. Acidic ni sebab dia ada carboxyl group in the side chain. Okay, dia ada carboxyl group in the side chain. Highlightkan dulu. Ni, dia ada carboxyl group in the side chain. So sama juga macam tadi. Okay, sama juga. Kita lukis balik basic structure of amino acid. Okay, which is saya suka tulis je terus N C C. So C ni C ialah C tengah tu kan, central carbon tu. Then ada H kat atas tu. Okay, and C belah kanan tu double bond O, OH. And yang belah kiri tu ada H, 2. Dan dekat dia punya side chain, hujung side chain tu dia akan ada lagi sekali C double bond O, OH. So dia beza dengan polar. Kalau polar dia OH sahaja, dia tak ada C double bond O. Tapi kalau group acidic, dia akan ada C double bond O, OH. So dia ada lagi sekali carboxyl group kat situ, dekat dia punya side chain. Ni. So dalam structure dia tu awak akan nampak ada 2 kali lah dia punya carboxyl group tu. This one. Okay, so this is dia punya carboxyl group. Nampak ke tu? Okay, that is carboxyl group. Okay, so contoh saya bagi macam aspartic acid. Harap-harap dia tak hang. Tak selesa buat dekat saya ni. Okay, so this one is aspartic acid. Orang boleh tambah example kat bawah tu. Kita nak bergerak banyak-banyak lah pula. Alamak. Subhanallah. Okay, so this is aspartic acid. Aspartic acid. So short form dia kita tulis ASP. Protein ni korang kena faham betul sebab nanti assignment korang dia berkaitan dengan protein. Okay, so ni dah dia punya side chain. Okay, dah nampak tak dia ada side chain dia mempunyai C double bond O, OH. Okay, that one is acidic group. Okay, group yang keempat ialah basic. Kalau tadi ada acidic group ada carboxyl group. Basic pula dia ada amino group. Okay, amino group maksudnya NH2 tu lah. So kita lukis structure dia. N, C yang ni basic punya structure general structure. OH. Sekarang central carbon ada H. Okay, yang ni pun ada H. Yang ni pun ada H. Okay, and then bawah dia dekat central carbon tu, carbon yang tengah tau. Dia ada R. Okay, ada R group dia. Dan di hujung R sentiasa berakhir dengan NH2. So dia akan berakhir dengan NH2. So this is korang punya R. Okay. So tulis sikit. R group ends with NH2. Kadang-kadang dia bagi berakhir dengan NH3+ kalau dalam bentuk ion. Okay. Tapi dia benda yang sama je lah. So kat mana NH2-nya? Kat sini. Ni. This is the NH2. Okay, so contoh yang dia bagi, contoh yang saya bagi ialah macam lysine. This is lysine over here. Okay, so kalau tengok lysine, tulis dulu nama dia, sekejap. Nama dia ialah lysine dalam kurungan LYS. Okay, so awak nampak this is dia punya side chain. Side chain tu boleh jadi panjang, boleh jadi pendek, boleh jadi ada ring. Boleh jadi macam-macam lah side chain dia tu. Okay. Tapi yang pasti di hujung side chain tu dia ada NH2 ataupun NH3+. So depends kepada gambar aja lah. So this is, alamak kenapa besar sangat. Tebal benar. Mak dah hang lah pula. Okay. So ni dia akan berakhir dengan NH2 ataupun NH3+. So that one is basic group.
So kalau polar dia ada OH. Kalau acidic dia ada COOH. Kalau basic dia ada NH2. Kalau tak ada apa-apa dia. Kalau tak ada apa-apa itu adalah non-polar. Okay. So non-polar biasanya dia akan berakhir dengan H ataupun CH3. Okay, dia akan berakhir dengan H je lah biasanya. So C belah kanan ada C double bond OOH. Belah kiri ada N H H. Dekat atas tu ada H. Dekat bawah ada side chain, tapi side chain dia tu berakhir dengan H je. Just H. Tak ada apa-apa pun. Simple je. Okay, so maksudnya dia adalah hydrophobic lah kat situ. Larut dalam air ke tidak? Jawapannya ialah tak larut dalam air. Okay, so kalau non-polar biasanya dia insoluble in water, tapi dia soluble in lipid. So dia larut dalam minyak, larut dalam lemak, okay, dalam lipid, dalam triglyceride tu dia boleh larut. Okay, so this is korang punya side chain. Side tulis sikit lah. Side chain ends with H ataupun CH3. Okay. Sekejap. Dekat bawah. H, hydrogen ataupun CH3. Okay, so contoh saya nak bagi ialah glycine. Glycine yang paling simple. Tadi saya dah tunjuk dah glycine sebenarnya. Alah, hilang pula. This is glycine. Allah. Orang. Nampak tak? So ni glycine. Lagi sekali saya ingatkan, korang tak perlu nak ingat dia punya side chain tu. Tapi korang kena faham konsep dia. Yang membezakan 20 amino acid is dia punya different in side chain. Okay. And then kalau side chain dia ada OH, dia adalah polar. Kalau side chain dia ada COOH, dia adalah acidic. Kalau side chain dia ada NH2, dia adalah basic. Dan kalau dia tak ada apa-apa, tak ada OH, tak ada COOH dan tak ada juga CH2, so dia adalah non-polar. So kat sini kalau nampak, we have, okay, kita ada H ni as dia punya side chain. So this is glycine. Glycine tu dia duduk bawah kategori non-polar lah. Glycine. Ini dia punya short form dia GLY. G-L-Y. Okay, so okay, boleh? Walaupun saya tak dengar ni, tapi saya percaya korang menjawab juga. Okay, and then proteins yang kecil kita panggil amino acid. So kalau kita gabungkan dia, dua lah. Maksudnya amino acid campur amino acid. Amino acid awak campur dengan amino acid yang satu lagi. Okay, so dia akan dikenali sebagai dipeptide. Kenapa di? Sebab dia dua. Kenapa peptide? Sebab dia protein. Okay, so they consist of 2 amino acid joined by what we call as peptide linkage. Peptide linkage. So kalau kita nak join together, kita nak form, of course lah kita akan buat proses condensation. Okay, to form mesti undergo condensation process. Okay, condensation process. Kalau kita nak break down, kita akan buat hydrolysis process. Sama je. Tak kisah karbohidrat ke, lipid ke, protein ke, ataupun nucleic acid ke, semua pun proses dia sama. Condensation nak gabung, akan buang air. Kalau hydrolysis nak pecah, kita akan guna air. Okay, and then last one bila dia dah besar. Kalau tadi awak gabung 2. So kalau dia besar, maksudnya awak gabung banyak. So dia akan jadi polypeptide. Kenapa poly? Sebab dia banyak. Many peptide sebab dia protein. Okay, polymers consisting many amino acids linked by peptide
linkage. Okay, banyak-banyak amino acid yang digabungkan dengan menggunakan peptide linkage. So nama ikatan dia adalah peptide linkage. Kalau water kita ada hydrogen bond. Karbohidrat kita ada glycosidic linkage. Kalau lipid kita ada ester linkage. Kalau protein kita ada peptide linkage. So samalah, nak gabung dia mesti melalui condensation. So kita tak go into detail for this one. Tapi based on structure, kita tahu polypeptide dia ada 3 structure. Okay, fibrous lebih kepada nak macam nak kukuhkan struktur lah. Okay, macam collagen ialah fibrous lah. Okay, collagen tu untuk mengukuhkan structure sel contohnya. Okay, and then kita ada globular ni biasanya lebih kepada enzim. Contoh dia macam enzim. Globular dia bergumpal. Bila bergumpal dia boleh buat macam-macam proses dekat dalam tu. And then kita ada juga conjugated. So conjugated tu apa? Conjugated tu bila mana dia protein tu dia dah tercampur dengan non-protein. Maksudnya contoh protein campur karbohidrat ke, so dia akan jadi conjugated lah. Protein campur dengan lipid ke, so dia akan jadi conjugated. Okay, so that's it untuk page 14. Hopefully korang boleh dapat. Kalau tak dapat kena repeat balik. Mana yang terlepas tu, back lagi sekali supaya korang boleh faham betul-betul. Tapi konsep dia kat sini yang utama yang korang kena tahu ialah protein, dia punya monomer dia amino acid. Okay, and then ada 20 amino acid yang berbeza yang dibezakan oleh dia punya side chain. Side chain dia terbahagi pada 4 grup, non-polar, polar, acidic, basic. Okay, boleh kenal dia punya group tu, which is really good lah. Okay, and then now kita nak tengok macam mana nak hasilkan peptide. So dekat muka surat 15 ni, first kali tolonglah gantikan dulu. Lepas tu salah tulis maltose pula. Korang. Aduh. Sekejap. Okay, so tukar ni. Formation of dipeptide. Nampak sangat medium copy paste. Draw the breakdown process of dipeptide. Kalau maltose tu karbohidrat. Okay, so macam mana kita nak gabung dan kita nak pecahkan dia? So mesti kena NCC. Dia punya backbone dia, okay, backbone dia mesti kena NCC. NCC. Lepas tu barulah kita lengkapkan. Yang C hujung tu ada carboxyl group. Adalah carboxyl group. Yang N kat tepi sebelah sana tu ialah amino group. C yang dekat tengah tu kita ada H dan juga R. Okay, R side chain dia lah. Dan kita tulis sikit nama dia ialah amino acid. So bila kita nak buat dipeptide, means that kita kena gabung 2 amino acid. So lukis lagi sekali. N, C, C, backbone dia. Okay, C hujung ada carboxyl group. N ada ada amino group. C yang dekat tengah ada satu H dan ada R. Okay, yang ni side chain yang pertama, yang ni side chain yang kedua. Okay, so this is another amino acid awak lah. So bila kita nak gabungkan 2 amino acid, kita akan buat proses yang kita panggil sebagai condensation. Okay, so condensation tu apa? Condensation tu kita nak buang air. Nak buang kat mana? Ambil pen warna lain. Tapi jangan guna warna merah pula. Okay, so kita bulatkan OH dengan H ni. OH dengan H ni, dia akan remove to form water. Okay, kita akan buang dia supaya ikatan dia tu boleh mengikat 2 amino acid bersama. Okay, bila kita dah buang dia, kita salin je balik. And
Salin je balik, okay? Kita ada N, C, C. Sama macam tadi, yang H tu, sorry, yang N tu dia ada amino group. Okay, yang C kat tengah ni ada H kat atas. Bawah dia ada side chain yang pertama. C, yang hujung ni dia ada double bond O. Tapi OH dia dah tak ada. So jangan tulis lah. Kita panjangkan sahaja. Okay, untuk gabungkan dia dengan N. N, C, C lagi sekali. Okay, dan N tu H dia dah tak ada. Kita dah buang hasilkan air tadi. So kita tulis H1 sahaja. C kita ada H. And then R yang kedua. Okay, side chain yang kedua. C yang hujung, C double bond O, O, H. Okay, so biasanya dipeptide dia akan ada repetitive NCC. Okay, dia akan repetitive NCC, 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 NCC. Okay, and then bila korang dah dapat structure macam ni, korang kena label lah dia punya linkage tu. Kena buat macam ni. Like that. Dia kena masukkan C double bond O dan juga NH. Apa nama bond dia? Nama dia ialah peptide linkage. Peptide linkage. Okay, apa nama structure dia? So nama structure dia ni kita dikenali sebagai dipeptide. Ada side product tak? Ada. Side produknya ialah water. Okay, tambah dengan H2O. Mana datang water? Tadi kita buang air antara C dengan O, C dengan N tu kan? So kita dah buang kat situ, so membentuk water. So this is our water lah. So that is dia punya equation. So make sure korang buat. Okay, buat this one. Nanti setiap orang kena hantar gambar dekat group. Jangan hantar personal. Hantar group Telegram. Okay, and then saya nak tengok dua-dua. Question 19 dan juga question 20. Macam mana dia gabung dan macam mana dia pecah. Okay, so pecah dia nanti kita akan discuss lah together. Okay, so that's it for today. Thank you very much. Okay, so bila dah buat tu hantar gambar and then korang dah boleh start buat soalan muka surat 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sampai 22. Untuk protein ni saya bagi soalan banyak sikit sebab dia agak kerap keluar dalam exam. Okay, so and then satu lagi sebab korang punya assignment berkait rapat dengan protein. So that's why kita kena bagi lebih banyak enhancement lah. Nanti kita akan bincang satu persatu. Okay, so that's it. Thank you very much. Assalamualaikum.